Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi saya menyambung siri di bawah naungan kehebatan permulaan surah Al-Quran. Dan sebagaimana siri permulaan, pada siri ini cita-cita saya ialah untuk berkongsi bagaimana untuk kita merasa atau tersentuh dengan Al-Quran. Bagaimana yang kita ketahui, Quran ini bukanlah perkataan biasa, ianya diturunkan khusus oleh Allah atas kasih sayang Allah kepada kita semua. Sebagaimana yang kita semua tahu, yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 21 misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah ila akhir. Kalaulah diturunkan Al-Quran itu kepada gunung, nescaya gunung pecah kerana takutkan Allah. Begitulah nilai Al-Quran yang sepatutnya kita tidak biarkan ianya berlalu begitu sahaja. Sekadar melaluinya sahaja, kita perlu cuba setakat termampu untuk menggali khazanah yang begitu hebat yang terdapat di dalam Al-Quran. Okey, izinkan saya kongsikan slide saya. Okey. Dan untuk siri ini ataupun sebelum untuk siri ini saya berkongsi dengan tentang permulaan surah Al-Baqarah. Sebagaimana saya sebutkan dalam siri sebelum ini bahawa cita-cita saya ialah hendak membawa pembukaan kepada satu-satu surah. Bagaimana hebatnya, dan tentulah ianya mempunyai nilai yang tersendiri yang harus kita cuba untuk dapat sentuhan, dapat rasa, atau dapat khususnya dapat mesej yang Allah hendak beri, mesej besar yang Allah hendak beri kepada kita semua. Dan saya letak tajuk ialah satu hadiah istimewa dari Allah sebagai pimpinan hidup yang kita mintakan, yang kita perlukan, yang berulang kali kita minta di dalam satu hari. So saya sebenarnya hanya ingin khususkan kepada ayat 2 dalam surah Baqarah, dan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya. Dan ianya pula menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Okey, saya menyebutkan pada siri pengenalan beberapa pendekatan yang boleh kita gunakan untuk meningkatkan sentuhan kita. Bagaimana hebatnya Allah membuka satu-satu surah. Ada beberapa kaedah, dan salah satu kaedahnya ialah kita mengetahui kaitan antara surah dengan surah yang lain. So sebahagian mufassir mengatakan bahawa ayat 2 ni, khususnya ayat 2, Zalikal kitab
zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini adalah jawapan kepada yang kita minta-mintakan dalam surah Fatihah. Dan sebagaimana kita tahu, surah Fatihah ni kita baca berulang kali setiap hari. Dan antara permintaan kita di dalam surah Fatihah ialah, surah Fatihah ni sebagaimana kita ketahui, ini umul kitab. Pembuka kita, induk kepada kitab, dan intipati kepada kitab Al-Quran keseluruhannya. Di dalam Fatihah, salah satu permintaan kita ialah ihdinas siratal mustaqim. Tiap-tiap hari kita minta. Sekurang-kurangnya 17 kali kita minta, kita baca di dalam Fatihah, dalam solat kita. Kita minta dengan bersungguh-sungguh agar Allah beri kepada kita petunjuk, pimpinan ke jalan yang lurus. Dan jawapan kepada permintaan kita itu, mengikut sebahagian mufassir, bagaimana saya sebutkan sebelum ini, kaedah yang saya gunakan, terdapat banyak pandangan, tetapi untuk tujuan kita menghayati, kita ambil satu pandangan yang menarik. Pandangan yang ada otoritinya, walaupun itu tidak bermakna itulah yang terbaik, kan. Jadi hidayah yang kita minta di dalam surah Al-Fatihah dijawab dalam ayat 2 surah Baqarah. Inilah kitab yang akan memberi petunjuk kepada kamu. Tak ada keraguan langsung padanya dan petunjuk kepada orang yang hendak bertakwa. Okey, sebagaimana kebanyakan mufassir tidak menterjemahkan dan tidak menafsir ayat pertama alif lam mim. Saya juga mengambil pendekatan yang sama. Jumhur ulama tidak nafsir ayat ini. Cuma dari sudut memberi kesan, sentuhan, walaupun kita tidak tafsir, tapi kita boleh mengambil yang menyebutkan bagaimana kita boleh dapat sentuhan daripada ayat pertama ni. Ada sekurang-kurangnya dua jalan kita boleh dapat sentuhan daripada ayat pertama. Pertama, yang bermula dengan sebutan huruf. Huruf-huruf, beberapa huruf Arab, kan? Alif, lam, mim. Kan? Saya sebut tadi ada dua cara untuk kita mungkin cuba menghayati ayat pertama ni, iaitu pertama, ianya boleh memberi satu kesan. Bila kita dengar huruf ataupun dalam suasana masyarakat Arab, apabila Al-Quran diturunkan kepada mereka, jadi mereka tertanya-tanya, apa itu alif lam mim. Jadi seolah-olah dia memberi satu kesan tertanya-tanya, tertanya-tanya sehingga kita menunggu ayat seterusnya. Jadi dia membuka satu perasaan untuk kita terus melihat apa ini, apa yang Al-Quran hendak ceritakan. Yang kedua, Al-Quran yang sebagaimana kita tahu hebat, bermukjizat, ianya dibina daripada huruf-huruf sebagaimana huruf yang masyarakat Arab guna. Jadi dengan huruf-huruf, dibentuk daripada huruf itu
satu kitab yang sangat hebat. Jadi dia memberi dua keadaan. Satu, kita tanya-tanya, menunggu-nunggu apa itu, apa yang Quran nak ceritakan, kita menunggu ayat seterusnya. Yang kedua, ianya Al-Quran yang hebat ini dibina daripada huruf-huruf. Jadi menyebut huruf tu, menyebut bahawa inilah kehebatan Al-Quran. Dan Allah pada beberapa tempat Allah mencabar manusia untuk cuba menghasilkan sesuatu yang seumpamanya. Okey. So, sekarang ni kita terus kepada ayat kedua. Ayat kedua, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab yang tidak ada sebarang syak padanya, dan ianya pula menjadi petunjuk pada orang yang hendak bertakwa. Okey, Allah apabila mengungkapkan suatu, diungkapkan dengan perkataan-perkataan yang hebat, yang mempunyai kemendalaman makna, yang kita perlu cuba gali, garap setakat yang termampu. Saya mengambil daripada pakar lugah yang menceritakan tentang perkara-perkara tersebut. Misalnya perkataan zalika. Zalika tu artinya itu. Tetapi biasanya dalam tafsir ianya ditulis ini. Sebahagian mufassir mengatakan inilah salah satu bentuk yang nak menunjukkan satu kehebatan, satu kebesaran. Jadi maksudnya zalikal kitab, inilah kitab, tapi kita perlu tambah sedikit perasaan di dalamnya. Bukan ini, bukan sekadar biasa inilah kitab atau kitab inilah. Tapi ianya harus ada satu penekanan di situ, dengan penggunaan zalikal kitab ni, seolah-olah inilah kitab yang kita cari. Kena ada kesungguhan di situ. Dan sentuhan-sentuhan yang selalu saya ungkapkan ialah kalau kita nak bayangkan sebagaimana seorang penyair, atau seorang penyajak apabila membaca, perkataannya nampak biasa, tapi kepada mereka ianya memberi makna yang mendalam, memberi sentuhan yang besar, memberi makna yang besar, makna yang mendalam dan makna yang besar. Dan kalau boleh kita hendak menuju ke arah itu. Ya, sudah tentu kita ada banyak keterbatasan, tapi kita berusahalah setakat mampu sehingga apabila kita berinteraksi dengan Quran, kita membaca Al-Quran, kita ada tambahan sentuhan, tidak sekadar melaluinya sahaja. Okey, pertama, zalika itu pun membawa satu rasa, satu makna kekuatan kepada kitab itu. La raiba fi, tiada langsung keraguan padanya, meningkatkan rasa kita kepada kitab itu. Agar kita boleh, dengan itu kita rasa betapa pentingnya untuk kita yakini, untuk kita manfaatkan bahawa Al-Quran itu adalah hidayah yang paling penting atau yang paling utama dalam kita menjalani kehidupan kita, menunaikan amanah kekhalifahan di muka bumi sementara ini. Okey, seterusnya perkataan hudan, hudan lil muttaqin. Perkataan hudan ni selalunya kita lihat terjemah maksud petunjuk.
setengah ahli lorah dia pergi lebih dalam lagi, kan. So huda ni dia bukan sekadar petunjuk, dia satu pimpinan, kan. Kalau petunjuk tu dia tunjuk kita ke jalan yang lurus, jalan yang dikendaki, jalan yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat, kan. Kemudian kita pergilah sendiri. Tapi pimpinan ni dia bukan sekadar tunjuk, malah dia membawa kita, memandu kita, mengiringi kita ke jalan yang selamat dunia dan akhirat, cemerlang dunia dan akhirat. Jadi hudan tu membawa maksud yang lebih strong, kan. Satu lagi kata sebahagian ahli lorah, kan, ianya menggunakan kata masdar yang akan meningkatkan lagi maksud dia. Bukan sekadar pimpinan, tapi ianya lebih daripada itu. Ianya seolah-olah satu pelambangan kepimpinan. Dia beri nilai yang lebih tinggi. Okey. Satu perkataan lagi yang saya nak sambung ialah lil muttaqin, kepada orang takwa, hendak bertakwa, kepada orang bertakwa. Tapi dalam terjemahan kita ada perkataan hendak bertakwa, orang yang nak mencari takwa. Siapa nak cari takwa? Quran lah, kan. Ianya akan beri kita lebih kekuatan kepada perkara tersebut. Kalau kita tahu nilai takwa. So nilai takwa ni sebagaimana kita biasa disebut satu nilai yang sangat besar kepada agama. Rujuklah dalam surah Baqarah Baqarah selepas ayat 2 ni, atau Baqarah 177 dan berbagai lagi lah, kan, yang menekankan tentang ketakwaan. Dalam ada satu hadis yang mungkin akan memberi lebih kejelasan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah dua perkara yang dengannya ramai orang masuk syurga? Apakah dua perkara yang menyebabkan ramai orang masuk syurga? So apa yang Allah kata? Allah jawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab ialah taqwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Dua sifat ini antara sifat yang ramai orang masuk syurga. Sifat utama yang orang masuk syurga. Kan? Jadi kepada orang yang mencari keselamatan dunia dan akhirat, kan, carilah pada takwa. Dan untuk ke arah takwa, antara perkara yang besar ialah inilah kitab yang kita harus garapi, kita harus lihat mesej besar Allah kepada kita semua. Jadi dengan mengukuhkan zalika hudan lil muttaqin, la raiba fi, dengan mengumpulkan kemendalaman makna perkataan-perkataan yang kita sebut tadi, kan, ianya memberi satu isyarat yang sangat besar, memberi satu sentuhan, satu ketukan kepada kita agar kita semua memberi perhatian yang mendalam terhadap kandungan Alkitab. Okey, seterusnya saya ingin bawa penekanan tentang keperluan pada kitab ini. Kita bermula dengan permulaan surah, kan. Tetapi dalam surah yang panjang ini, Al-Baqarah, kita ada 286 ayat, dan dalam 286 ayat ada beberapa cerita-cerita besar, beberapa ibrah besar yang kita harus dapati. Dan menariknya pada setiap ibrah itu, kan, disebutkan penekanan-penekanan tentang Al-Quran ini. Misalnya, antara cerita yang pertama, cerita kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam
dalam Al-Baqarah ia diceritakan pada ayat 30 hingga 39. So blok 30 hingga 39 ini cerita Nabi Adam. Walaupun ringkas tetapi hanya padat. Cerita daripada Nabi Adam ketika Nabi Adam dicipta sehinggalah Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Cerita yang walaupun kompak cerita ini memberi satu kesan yang besar pada kita. Kesan ialah kesan bahawa Allah melahirkan manusia pertama dan Allah memberi amanah kekhalifahan kepada manusia pertama. Dalam menjalani amanah kekhalifahan itu terdapat cabaran, gangguan, godaan, diceritakan khususnya dalam kisah ini godaan daripada syaitan. Dan apabila Allah hendak memberi amanah ini, menurunkan Nabi Adam ke dunia, diungkapkan dengan begitu strong dalam ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang pada petunjuk, bila turun sudah pasti akan ada begitu besar cabaran. Tapi Allah memberi satu pesan. Inilah yang akan menyelamatkan kamu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, sudah pasti dalam bentuk wahyu, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ini kisah pertama, pesanan besar. Bila berada di dunia, inilah jalan selamat dia. Kerana ianya dengan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bila datang hudan, datang petunjuk kepada kamu dalam bentuk wahyu, ataupun dalam bentuk rasul atau bentuk kitab, ambillah dia. Ambil itu maksudnya gunakanlah dia sebaiknya. Okey, kisah kedua, sambungan kepada kisah pertama tadi, kisah Nabi Adam. Kemudian kisah kedua dalam Al-Baqarah, kisah yang panjang dari ayat 40 hingga 123, iaitu kisah Bani Israel dan orang Yahudi. Bani Israel daripada Bani Israel zaman Nabi Yaqub, dalam khusus ini secara umum saja disebut Bani Israel, tapi Bani Israel dari zaman dahulu sehinggalah kepada Yahudi semasa Quran ini turun, itu diceritakan panjang lebar. Sudah tentu cerita yang panjang lebar ni, Allah beri cerita ni untuk kita mengambil ibrah. Cerita ni walaupun sebahagiannya berbentuk sejarah, sejarah sama ada sejarah Allah beri nikmat, atau sejarah Allah murka kepada mereka. Sejarah ini telah berlalu dan sekarang ni umat Nabi Muhammad sedang melalui sejarah baru. Sama ada kita akan mengulangi sejarah lama atau kita akan membina sejarah baru yang diredai oleh Allah. Allah mulakan kisah ini dengan satu ayat yang powerful. Ya Bani Israel, zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum
wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu. Begitu banyak orang Israel dapat nikmat. Satu demi satu demi satu yang Allah berikan pada mereka. Tapi Allah mengingatkan mereka, kan, nikmat itu akan sempurna kalau mereka sempurnakan perjanjian Bani Israel dengan Allah. Supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu, dan kepada akulah sahaja hendak kamu merasa gerung takut, bukan pada sesuatu yang lain. So apa dia sempurna perjanjian tu? Apa dia perjanjian yang Allah minta Bani Israel lakukan? Kalau mengikut Syekh Qutb, perjanjian itu telah disebut dalam ayat 38 dan 39. Ayat 38 sekejap tadi. Iaitu sempurnakanlah wahyu-wahyu yang Allah sampaikan. So gunakanlah, taatilah segala ajaran-ajaran Allah, khususnya melalui rasul yang sampai kepada mereka dan kitab yang sampai kepada mereka. Saya bawa satu demi satu ini hendak seolah-olah kalau kita bayangkan orang yang menulis buku, dia mulakan dengan keperluan untuk kita menghayati dan mengamalkan isi kitab, dan dalam setiap cerita, dalam setiap milestone yang kita bawakan, ini mengulang semula, menekankan, penekanan demi penekanan diberi kepada tentang kitab ini. Kita juga boleh sebut tentang menyempurnakan, yang Allah minta Bani Israel menyempurnakan janji mereka, dan disambung terus pada ayat 41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang mula-mula kafir. Pentingnya untuk kembali kepada kitab. Kepada kita, pentingnya untuk kita kembali kepada Al-Quran. Dan ianya berterusan pada banyak peringkat. Bani Israel diingatkan. So antaranya dalam ayat 63 ni. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian setia kamu semasa kami angkatkan gunung Tur Sina di atas kamu. Terimalah Taurat kitab, terimalah Taurat yang telah kami beri kepada kamu serta amalkannya dengan bersungguh-sungguh. Dan ingatlah apa yang tersebut di dalamnya supaya kamu bertakwa. Bani Israel telah melalui sejarah ini, dan melalui sejarah mereka meninggalkan kitab. Setengah meninggalkan, setengah mengubah suaikan, setengah mendustakan. Dan sepatutnya kita ambil iktibar itu, tidak mengulangi sejarah itu. Kita menjadi orang yang mentaati ayat 2 itu. Dan begitu juga Bani Israel pada zaman Nabi Sulaiman. Ayat 99. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ.
ila akhir. Uh, ayat 102 ni dia lebih terasa bila kita baca, khususnya bermula pada ayat 99 hingga ayat 102. Tentang khusus tentang ayat 102 ini, tentang puak-puak Yahudi, puak-puak Bani Israel di zaman Nabi Sulaiman. Ya. Mereka pada masa tersebut sihir sangat disukai. Ya. Tapi ayat ni menegur. Kan? Jangan, sebab kalau kita baca pada ayat sebelum ini, ya, mereka membelakangkan Al-Quran, mereka membelakangkan kitab. Mereka jadikan sihir sesuatu yang utama. Mereka suka pada sesuatu yang ajaib-ajaib. Dan mereka meninggalkan sesuatu yang jelas panduan, kitab-kitab mereka. Dan ditegur dalam kelompok ayat 99 hingga 102 ini. Okey, selepas itu, selepas kisah panjang Bani Israel dan Yahudi, diikuti dengan kisah Nabi Ibrahim. Dalam kumpulan ayat 124-141. Nabi Ibrahim ni panjang ceritanya. Salah satu perkara yang sangat tersentuh dengan Nabi Ibrahim ialah vision dia tentang masa depan. Masyarakat yang hendak dibina di masa depan. Dan satunya diungkap melalui ayat 129. Bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, berdoa dengan Nabi Ismail. Wahai Tuhan kami, utus ni selepas dibina dibina atau diangkat di Mekah, diangkat Kaabah, apabila dibina Kaabah, ditinggikan binaan Kaabah, kan, maka sempurnanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka, kepada masyarakat umat akan datang ni, kan, yang kemudiannya Allah membalas doa ini dengan melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan kami, utuskanlah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Tengok temanya, tema untuk berjaya, masyarakat yang cemerlang, masyarakat yang selamat dunia dan akhirat, inilah temanya. Dan kita memerlukan watak-watak sebegini. Watak yang melihat ke depan, watak yang membacakan, kita ni sebagai penyambung, pewaris, membacakan kepada umat, kepada ummah firman Allah dan mengajarkan mereka isi kandungan Alkitab serta hikmah dan sebagainya, dan seterusnya membersihkan hati dan jiwa mereka dari syirik dan maksiat. Sungguhnya engkaulah maha kuasa lagi maha bijaksana. Satu demi satu diulangi tema ini. Dan selepas ayat 141 ke Nabi Ibrahim tadi, dari ayat 142 hingga akhir surah Baqarah ni, ayat-ayat tu dituju khusus kepada umat baru, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai nasihat, berbagai petunjuk di bawah. Sebelum tu kisah umat-umat lama, kan. Ni message ni disampaikan terus kepada umat baru. Ya, tapi yang akan baca message tersebut pada masa tersebut ialah sama ada orang Islam
atau orang munafik atau orang Yahudi dan semua orang lah pada masa sekarang kan. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Samalah seperti nikmat kami mengutuskan kepada kamu seorang rasul di kalangan kamu yang bacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan bersihkan kamu dari amalan syirik dan maksiat dan mengajar kamu kandungan kitab Al-Quran serta hikmah. Ila akhir. Dan berterusan tema itu. Teruslah lihat pada ayat 170. Saya skip slide ini ya, ayat 170. Dalam memberi panduan kepada ummah baru ni kan, so hatta soal halal haram mesti ikut kitab, jangan ikut hanya menurut apa yang tok nenek kita sebut tanpa kita menyimak semula di dalam kitab. Nak pastikan sama ada masih mengikut syariat atau sebenarnya sudah terkeluar daripada syariat. Inilah yang akan menyebabkan keselamatan kita. Kitab. Memastikan kita mengikut kitab, bukan mengikut. Okey, so tamat penjelajahan saya terhadap tema-tema tersebut kan. Cuma kenapa kita sebut dengan agak panjang lebar isu ini? Kerana kita harap kita appreciate bagaimana Allah menekankan kepada kita untuk kita melihat mesej Allah kepada kita kan. Agar kita tidak membiarkan membaca Quran tanpa kita berusaha meningkatkan kepada penghayatan. Janganlah terjadi sebagaimana Al-Furqan ayat 30. Allah merakamkan seolah-olah Rasulullah SAW merintih kan. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran suatu yang ditinggalkan. Ayat surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akhfaluha. Apakah mereka tidak tadabbur Quran? Mengapa mereka tak tadabbur Quran? Kenapa kita seolah-olah pada kita yang baca ni, kita patut baca macam rasa macam itulah. Kenapa kita tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau dalam hati kita sudah tertutup, atau hati kita telah tertutup, telah terkunci, ya, sehingga kita tidak berusaha mentadabburkan Al-Quran. Okey, di akhir slide ini sekadar walaupun ayat ini agak biasa dengan kita, cuma tujuan saya bawa ni ialah untuk membayangkan bagaimana kalau umat Islam berinteraksi dengan Al-Quran dengan melihat kandungan dan cuba reflect, cuba dapat, cuba mengamalkan. Kalau kita semua umat Islam ni bersama-sama kan, menjadi satu generasi Al-Quran, the Quranic generation, sebagaimana generasi awal dahulu. Bayangkan kalau kita baca ayat-ayat seumpama ini, bukan terhad pada ayat ini, ayat-ayat seumpama ini.
Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjuk suatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab siksa yang tidak terberi sakitnya? Iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Yang demikian itulah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Bayangkan kalau kita semua ada semangat ini, kita semua membaca dalam dan mendapat semangatnya, mendapat mesejnya, kita akan terselamat daripada azab siksa kan, yang tidak terberi sakitnya kan. Jika kita beriman kepada Allah dan Rasul serta berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Semangat itu saya segar dan setiap kali kita baca, dia mengetuk kita untuk dapat semangat itu. Bayangkan kalau kita boleh melahirkan generasi sebegini. Ayat-ayat lain, ayat berkenaan dengan neraka, ayat berkenaan dengan syurga, diungkapkan dengan begitu besar sentuhnya. Saya contohnya dalam Al-Furqan menggambarkan bagaimana Allah mengazabkan. Saya tak ingat ayat-ayat dekat-dekat dengan ayat akhir kan, di page akhir surah As-Saff, surah Furqan, khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min azabin hamim. Tariklah, rentaklah mereka, seretlah mereka ke tengah-tengah neraka jahim, dan akan di apa ni, dicurahkan akan api air yang mendidih, hamim. Air dia bukan sekadar air, dia tembaga yang mendidih kepada kamu, dan rasailah. Dan bila Allah ceritakan tentang syurga, kan, misalnya dalam surah Ar-Rahman, kan, diceritakan bidadari syurga, kan, ka'annahum al-yaqut wal marjan. Bidadari syurga tu seumpama permata yang bersinar-sinar, permata marjan, kan, yang bersinar-sinar, suci, bersih dan sebagainya. Dan sebagaimana dalam saya sebut di dalam siri pengenalan, kalau kita baca, saya membawa beberapa contoh surah, surah Al-As, surah At-Takatsur, surah Al-Adiyat. Kalau kita baca dalam semangat yang sebegitu, saya kira generasi yang kita akan bentuk satu generasi yang sangat hebat. Okey, jadi kembali kepada klip ini, saya nak bawa ayat 2. Kita kembali pada ayat 2, kan. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tiada keraguan langsung padanya, akan memimpin kita pada ketakwaan. So apabila membaca ayat ini, marilah kita menarik rasa, menyentuh rasa kita terhadap tingginya nilai Al-Quran.
So nilai tinggi Al-Quran ini menuntut untuk kita memberi perhatian serius kepadanya. So dalam mendapat panduan hidup. Kan. So ia menjawab, kita sebut tadi, menjawab permintaan berkali-kali setiap hari kita minta dalam Al-Fatihah kita agar Allah beri petunjuk. Inilah petunjuk dia. Ya. Itu kembali kepada kita, kembali menghayati, kembali mengamalkan, kan? Kembali terasa dengan mesej ketukan Allah kepada kita. Dan ini sangat boleh membina nilai yang sangat penting dalam hidup, itu ketakwaan. Ini memantapkan pegangan akidah kental kita semua. Okey, wallahu alam. InsyaAllah pada kesempatan lain kita akan cuba lihat surah-surah lain selepas ini. Saya berakhir di situ dahulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.